Tapi untuk jam ini kita juga bersama dengan rakan tugas Hasimi Muhammad di Don Gedong pada ketika ini. Hasimi, ceritakanlah juga pengalaman Hasimi kerana banyak di IG Story itu dikongsikan pergi ke kawasan-kawasan, bertemu dengan orang ramai, mendengar denyut nadi mereka, kongsikan juga kepada penonton di Sarawak ini pada pagi ini, mungkin juga rakyat Sarawak untuk mengetahui secara keseluruhannya. Hasimi. Baik, terima kasih Najib dan Hafizi. Ketika ini mana Najib katakan saya berada di Dong Gedong dan telah pun dimaklumkan oleh Asim Hassan bahawa hujan berlaku di beberapa lokasi di Sarawak termasuk juga di sekitar Dong Gedong ini. Kalau dapat kita lihat keadaan semasa ketika ini hujan renyai-renyai. Namun seperti mana Asim katakan, kalau hujan ini keluar tak pakai payung pun akan basah dan kita jangkakan mungkin akan berlarutan lama sedikit hujan ini. Dan kalau dapat diperincikan keadaan semasa ketika ini di hadapan Pusat Pendamaan Calon, telah pun ada beberapa kenderaan pihak berkuasa termasuk polis untuk mengawal keadaan sekitar. Namun seperti mana kita ketahui bahawa hanya media rasmi saja dibenarkan untuk memasuki Pusat Pendamaan Calon dan kita lihat juga beberapa individu termasuk dari pihak kesihatan telah pun berada di dalam kawasan pendamaan calon dan menyediakan juga kemah khas untuk proses pendamaan calon hari ini. Itu serba sedikit, dan kita akan bawakan lebih lanjut kerana di Dong Gedong ini akan mencuri tumpuan. Bukan sahaja kita akan bawakan perkembangan lanjut di Sarawak tetapi juga menjadi tumpuan pemerhati-pemerhati politik kerana seperti mana kita sedia maklum bahawa pengerusi PBB dan juga pengerusi GPS dan juga Presiden PBB yang juga Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg telah mengubah angin untuk bertanding di Dong Gedong dan kita akan bawakan perincian itu sehinggalah pada proses pendamaan calon hari ini selesai. Dan berbalik kepada apa yang ditanyakan oleh Najib, betul seperti mana Asim juga, kita telah pun menyelusuri beberapa lokasi di sekitar Sarawak ini sepanjang kita berada sejak 5 November lalu. Paling jauh kita dah pergi ke Sarike dan terbaru kita pergi ke Mukah. Kita telah pun melihat dan mendengar keluhan atau pandangan daripada pihak-pihak ataupun bakal-bakal pengundi di PRN 12 Sarawak ini. Pelbagai isu telah pun dikemukakan dan juga dari sudut ekonominya, dari sudut keistimewaan makanan, sosio budaya juga telah pun kita tampilkan dari sisi berbeza selain kita melihat kepada isu-isu politik. Perkara isu-isu rakyat juga kita ketengahkan. Termasuk juga yang paling menarik adalah saya pergi di kawasan Sarike yang jarak perjalanannya dari Kuching mengambil masa lebih kurang 5 hingga 6 jam. Kita pergi ke sana melihat kepada budaya, apa potensi-potensi di sana. Termasuk juga kita sempat singgah di Kampung Rajang, Kuala Rajang yang memperlihatkan bagaimana aktiviti songket rajang itu diusahakan ketika ini. Selain juga kita pergi ke kawasan Lingga yang ketika ini juga beberapa isu pembangunan perlu diketengahkan, termasuk juga di kawasan Rumah Panjang di kawasan Kampung Banting. Itu perkara-perkara menarik yang telah pun kita tonjolkan dan kita paparkan selain pada kita bawakan isu-isu rakyat ataupun isu politik itu, Najib dan Hafizi. Dan Hasimi, saya ada melihat Hasimi ada menulis laporan bahawa pasukan petugas media tidak dibenarkan untuk melakukan temu bual secara terjah atau di luar masa yang ditetapkan di pusat-pusat mengundi pada PRN Sarawak ke-12. Sebaliknya, SPR maklumkan sesi sidang media atau temu bual hanya akan ditetapkan oleh Suruhanjaya tersebut untuk pastikan pemutuhan penjarakan fizikal. Dan bagaimana sebenarnya SPR menerangkan SOP ini kepada media? Adakah ini menjadi satu cabaran kepada media melihat kepada SOP yang diberikan oleh pihak SPR? Dan dalam masa yang sama juga mungkin Hasimi boleh perincikan apa cabaran-cabaran lain untuk petugas media melaporkan dari semasa ke semasa di Sarawak melihat kepada mungkin infra internet dan sebagainya. Baik Hafizi, itu perkara yang telah pun dinyatakan dalam SOP ataupun garis panduan pencegahan COVID-19 sepanjang kempen PRN 12 Sarawak ini. Kita tidak dapat menjelaskan secara terperinci kerana dokumen itu dibuat naik di laman Sarawak SPR kerana tiada soal jawab untuk kita mendapatkan reaksi daripada pihak SPR untuk menjelaskan konsep temu bual terjah itu, kerana kalau mengikut kepada perincian SOP tersebut dinyatakan
Temumbual terjah tidak dibenarkan di lokasi pusat-pusat mengundi, melainkan SPR akan menetapkan masa dan lokasi-lokasi tersebut bagi proses mengekalkan penjarakan sosial. Apabila melihat kepada pusat mengundi, namun ketika ini kita berada di pusat penamaan calon, adakah SOP terjah itu terpakai untuk kita mendapatkan reaksi-reaksi daripada calon. Misalnya hari ini tumpuan mestinya untuk kita dapatkan reaksi daripada Tan Sri Abang Johari Tok Openg dan juga calon-calon yang bertanding, termasuk juga reaksi daripada calon bebas. Adakah SOP yang dikeluarkan oleh pihak SPR itu yang menerangkan hanya di lokasi pusat mengundi itu terpakai untuk hari ini? Semuanya masih lagi keliru. Kita mungkin akan dapatkan penerangan lanjut itu apabila ada sidang media akan dijadualkan hari ini, ada sidang media daripada pihak SPR. Mungkin perkara itu boleh diperincikan. Apakah terjah itu pada hari ini boleh diguna pakai untuk kita mendapatkan respon daripada pihak calon-calon yang bertanding di penamaan calon. Dan juga selain daripada kekangan pada SOP khususnya untuk kita melihat kepada kekangan mengurangkan penularan pandemik COVID-19, di mana Hafizi katakan masalah jaringan internet itu kalau di luar bandar dihadapi di kebanyakan lokasi, termasuk juga di Sarawak. Di gedung-gedung ini juga kalau ikutkan disenaraikan di bawah 4G yang rendah kerana kempen secara ataupun ceramah secara fizikal dibenarkan di sini kerana capaian internet yang lemah. Jadi perkara-perkara itu mungkin memberi sedikit halangan kepada kita untuk khususnya untuk menyampaikan berita dengan pantas dan sebagainya. Selain keadaan ketika ini adalah geografinya penjarakan untuk bergerak dari lokasi A ke lokasi B mungkin juga jaraknya jauh untuk kita mendapatkan. Contohnya adalah dari Dun Gedung untuk kita ke Kuching mengambil masa sekitar 1 jam 20 minit. Mungkin ada tumpuan untuk kerusi-kerusi panas lain yang perlu kita kejar dan sebagainya. Itu kekangan yang dihadapi oleh media di sini. Namun kita percaya bahawa kalau media tempatan di Sarawak, pastinya perkara itu telah pun dialami oleh mereka, dah sudah menjadi lumrah pada mereka. Mungkin kita dari Semenanjung perlu menyesuaikan dengan keadaan tersebut, termasuk juga untuk kita melihat kepada kempen secara normal baharu, Hafizi. Sudah pastilah kalau kita melihat kepada kekusutan ini, rakan-rakan setugas termasuk Hasimi juga akan mendapatkan perkembangan terkini untuk kita perjelaskan kepada penonton dan juga kepada seluruh rakyat Sarawak. Terima kasih Hasimi